الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من بالشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المشار سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. Dan pada segala khabar mereka itu, daripada segala perkara yang gaib dan lainnya, dan jika atas jalan selora sekalipun, qala muallifu rahimahullahu ta'ala, jadi sifat wajib, yang wajib di atas para rasul alaihi salatu wassalam, rasulullah alaihi salatu wassalam, ialah sidq, maknanya benar. Yang mana perkataan mereka, perbuatan mereka itu adalah mutabaqah, selaras dengan amrul waqi', dengan diri pekerjaan. Dan Nabi ini makna benarnya itu, sehingga orang-orang yang maknanya sering kali bergaul dengannya akan mengetahui dengan sangat benar. Seumpama ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Halimatus Sa'diyah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah jagaannya, peliharaannya, mana untuk kali pertamanya Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dan juga dua malaikat yang lain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain-main bersama dengan adik susuan dia, begitu agak jauh daripada rumahnya, maka didatangi oleh tiga orang laki-laki mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adik susuannya bergegas pulang ke rumah, melaporkan kepada ibunya Halimatus Sa'diyah bahawasanya aban mak dianya kena ambil kok telah diambil oleh orang. Orang itu maksudnya ialah malaikat lah. Jadi adik susuan Nabi saat itu beritahu kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah rasa bimbang, rasa takut. Yang pertamanya kerana kasih sayangnya kepada Nabi, dan yang keduanya kerana anak orang lain, bukan anaknya sendiri. Lalu Halimatus Sa'diyah memberitahu kepada suaminya, jiran-jiran, dan mereka telah bersedia untuk pergi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kembali kepada rumah, balik nyok. Jadi Halimatus Sa'diyah tanya, maknanya betul ke ada tiga orang adik susuan dia, makna adik dia royak begitu. Jadi kata betul mak. Maknanya ada tiga orang laki-laki dia ambil ambo. Dia pergi kepada satu tempat, lalu diperbohkan akan nama, dibaringkan akan saya, dikatanya, dan dibelah dada saya. Itu kali pertama Nabi dibelah dada, syakkus sadri. Jadi maknanya, kalau seorang kanak-kanak sebaya inilah yang menceritakan hal yang sedemikian, siapa dia nak percaya? Mak sendiri pun tak akan percaya. Tapi Halimatus Sa'diyah, walaupun perkara yang diceritakan oleh Nabi ini satu benda yang sangat-sangat tak munasabah. Mana boleh orang panggil nak belah dada apa tegak dalam masa yang
Bukan lama. Di antara masa anaknya, yakni adik susuan Nabi SAW memberitahu kepada dan dia begitu orang panggil berpakat dengan jiran dan suaminya untuk pergi mencari. Nabi sudah kembali. Ini masa tidaklah lama sangat. Lepas tu pula, royak kata belah dada daripada lubah ini sampai kepada pusat. Macam mana nak terima? Tapi begitulah Halimatus Sa'diyah, walaupun benda tu sangat pelik, tak menasabah lah kita kata. Pada adatnya tak menasabah. Namun, Halimatus Sa'diyah yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu makna adalah benar. Dia yakin sangat. Kerana dia tahu. Kerana dia sudah menjaga Nabi Muhammad SAW, memeliharanya, dan maknanya dia melihat kebenaran yang ada, keberkahan. Dan kita baca berjanji baru ni. Berjanji, kita buat khatam kitab berjanji. Mana seminggu sebelum hari kejadian program Maulidi Rasul yang kita khatamkan itu, maknanya begitu Halimatus Sa'diyah ada cerita Halimatus Sa'diyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna keberkahan kehidupannya bila dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak peliharanya dan susuannya begitu keberkahan. Maksudnya susu kambingnya begitu membuak-buak, mana penuh labu susunya. Begitu segala orang panggil datang kesenangan, keluasan rezeki dan juga kehidupan. Dan pergaulannya selama itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kejadian pembelahan dada yang pertama itu, itu cukup untuk meyakinkan Halimatus Sa'diyah bahwasanya apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi adalah benar. Karena sifat benarnya itu sangat-sangat menyerlah dan sangat zahir. Tidak pernah sedetik, sewaktu, sekali pun Nabi pernah berbohong. Jadi, itu kesaksian tentang orang panggil sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara orang panggil pengajian kita ilmu akidah atau tauhid ini, sifat sifat sidq ini adalah sifat yang wajib bagi para rasul alaihi wasallam. Maksudnya akal kita tidak boleh tasawur, tidak boleh terima bahasanya seorang rasul itu ialah pendusta. Macam mana seorang rasul itu ialah pendusta? Sedangkan dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna wajib. Wajib tak terima kok balik kata tak ada ataupun tidak. Mana tentu sungguh Nabi itu bersifat dengan benar. Sehingga kan wajib kita kena terima apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu artinya daripada barang yang telah lalu seperti ahwali anbiya. Mana benda-benda yang telah berlalu Nabi duk cerita banyak Nabi duk cerita bagi. Banyak cerita bagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah nabi-nabi dulu dan ahwal Bani Israel banyak. Nabi cerita, contoh dia Nabi cerita bahawasanya mana itu akan datang. Itu akan datang di akhirat kelak. Dan yang telah lepas Nabi cerita tentang, kita boleh tengok dari kitab Riyadhus Salihin umpamanya. Cerita tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Itu Nabi cerita. Itu benda tu sudah berlaku. Nabi menceritakan begitu. Adakah itu Nabi ada bersama mereka? Tentu tidak. Tetapi itu adalah yang diberitahu kepada Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita hadis dia agak panjang lebar. Tiga orang yang terperangkap masuk dalam gua. Runtuh guanya menutupi mulut gua, mana pintu gua. Sehingga tidak meneluskan untuk seorang pun untuk keluar daripada gua itu. Lalu mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka itu. Sedikit demi sedikit terbuka gua sehingga orang panggil sampai kepada orang yang ketiga. Gua itu terbuka sehingga meluluskan setiap orang itu boleh keluar daripada gua itu. Itu cerita cerita yang telah berlaku. Nabi menceritakan kepada para sahabat, maka wajib kita kena terima. Apa sahaja yang Nabi cerita ketika Nabi mentafsirkan maknanya ayat-ayat Al-Quran tentang orang panggil kisah nabi-nabi dulu. Itu wajib kita kena terima dan mengakuinya adalah benar. Mana
seperti ahwal anbiya yang dahulu-dahulu dan barang yang lagi akan datang. Seperti ahwal kiamah. Benda yang akan datang, misalnya Nabi cerita bahasanya di akhirat kelak, akan ini ketika bulan Ramadan. Nabi cerita bahasanya akan ditampilkan abid daripada Bani Israel yang melakukan ibadat 400 tahun. Dan abid daripada ummatin Muhammadiyah buat ibadat 40 tahun. Ditimbangkan di antara keduanya, berat umat Nabi Muhammad buat ibadat selama 40 tahun. Berbanding dengan Bani Israel 400 tahun. Itu Nabi duk cerita bahagia yang akan berlaku. Di samping Quran juga begitu. Lalu Nabi pun turun Al-Quran itu, Nabi pun cerita benda-benda yang akan berlaku. Wajib kita kena membenarkan tasdik. Dan lainnya lain daripadanya seperti kita kata perkara yang gaib, seperti segala hukum, mana dan segala pekerjaan yang bergantung berkaitan dengan dunia, seperti datang si anu dan telah makan si anu, itu wajib. Hak Nabi bercakap berkaitan dengan manusia ke, dengan apa ke, Nabi kata si anu, makna datang. Wajib kita kena tasdik. Kerana Nabi tidak berbohong sama ada perkara yang lepas atau perkara yang akan berlaku. Dan jika atas jalan seluruh sekalipun, seluruh ni makna bergurau. Sekalipun di atas jalan bergurau seluruh. Seperti ada kemarin kita sebutkan bahawasanya Nabi bergurau dengan seorang perempuan yang minta meminjam daripada Rasulullah akan seekor unta untuk membawa pengangkutan barangannya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat, mana dia ambil tu anak unta berikan kepada perempuan ini. Jadi perempuan itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni nak angkut barang ni banyak besar-besar. Jadi kalaulah Rasulullah beri pinjam kepada saya untuk anak unta, jadi tak mampulah dia ni nak buat kerja ini. Lalu Nabi kata, maksud saya anak unta tu makna unta lah. Walaupun dia tu bapa unta ke, ibu unta, dia tetap anak unta. Dia bukan anak gajah, bukan anak singa. Jadi bila perempuan itu mendengar penjelasan Rasulullah SAW, jadi nampak dah riak mukanya, nampak happy, nampak gembira. Jadi Nabi bergurau tu ada sebab lah. Untuk menghiburkan hati seorang. Tetapi bergurau itu dia ada qadar. Dia ulama kata maksudnya bergurau itu ialah seumpama garam. Jadi kita letakkan garam di dalam masakan itu secubit saja. Jadi bergurau itu pun juga dengan biqadrihi, dengan qadar itu saja. Tidak boleh terlalu banyak kerana dia akan melarakan kita. Jadi bergurau itu boleh tapi dengan qadarnya. Qadar yang munasabah yang orang panggil perlunya kita ni bergurau dengan suatu keadaan, mana dalam suatu situasi, suatu tempat, suatu masa, yang ada keperluan, maka boleh kita bergurau. Tapi jangan sampai jadi berbohong. Itulah masalah kitanya. Kita bila kita nak bergurau, kita terpaksa berbohong. Kerana kita nak menyukakan orang. Kita nak orang jadi ketawa. Jadi kita terpaksa berbohong. Jadi jangan melibatkan berbohong. Jadi boleh bergurau, tapi dengan qadarnya dan dalam keadaan tidak berbohong. Banyaklah tidak berbohong tu, cuma itulah kita tu maknanya nak bergurau pun kita kena berfikir juga. Ada manfaat ke tidak? Jadi mudarat ataupun jangan sampai menyakiti hati orang. Hanya kerana kita nak menggembirakan sebahagian orang, lalu kita menyakiti hati sebahagian orang lain, itu tidak boleh juga. Maka di sana dia ada terma dan syarat dia lah. Jadi bukan tak boleh al-mizaj, maknanya bergurau. Al-miraq maknanya bergurau, tapi dengan qadar, biqadari. Dengan qadarnya yang berhajat kita kepadanya. Kerana kalau kita ni terlalu serius sangat pun dia tak boleh juga. Bagi setengah orang itu maksudnya, dia ada juga orang panggil itu, tapi dengan qadar garam, seumpama garam di dalam masakan. Banyak mana kita letak. Maka itulah qadarnya. Jadi, Nabi ini dia bergurau, walaupun dia bergurau, tetapi tidak jatuh kepada
berbohong ataupun berdusta. Nah, qala muallifu rahimahullah taala, dan mustahil lawannya tentu tidak yang melawan kepada sifat siddiq ni, iaitu dusta. Mustahil para rasul, bukan Nabi ni, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja ni. Semua rasul, rusulun, tidak ada waw lepas daripada sing, itu jamak. Rusulun alaihi wassalatu wassalam. Kalau rasulun itu seorang. Jadi mustahil lawannya makna yang melawan akan dia. Mustahil yang melawan kepada sifat siddiq, dia dusta. Mustahil dusta. Mana akal kita tak boleh terima kata adanya sifat dusta pada Rasul alaihissalam. Tak kira mana-mana Rasul. Mereka kerana itu tidak munasabah pada akal kita. Seorang Rasul itu berbohong. Kita boleh melihat di dalam dalil ini. Huraian kepada dalilnya. Bakpo kata mustahil berdusta Rasul ataupun wajib bersifat dengan benar. Lalu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan dalil siddiq mereka itu. Mana dalil kata para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah benar. Bahawasanya jika berdusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Dia kita nak istidlal, wajhul istidlal. Wajah pendalilan itu dia macam-macam. Kita boleh kata, setengahnya daripada ni. Boleh juga sebelum kata daripada kita pergi kepada kitab ini, maknanya umpamanya, kita katakan mustahil para Rasul itu bersifat dengan dusta. Sebab, kalau para Rasul itu bersifat dengan dusta, membawa kepada lemah Allah Ta'ala. Dan ilmu Allah Ta'ala itu ada cedera, tak sempurna. Sebab apa? Sebab yang menjadi Rasul Allah Ta'ala ini adalah pilihan Allah Ta'ala. Kalau begitu, kalau Rasulnya berbohong, takkanlah Allah Ta'ala ini dia nak pilih utusannya orang yang berbohong. Karena kalau utusannya orang yang berbohong, dia akan mendustakan. Mana yang Allah Ta'ala bagi tahu kepadanya untuk dibagi tahu kepada umat dia lain, dia cakap lain. Kemudian, Allah Ta'ala memilihnya sebagai Rasul itu tersalah. Itu membawa kepada kekurangan pada ilmunya. Oh, kalau begitu, kalau kita manusia ni, kita ingatkan seorang itu benar. Rupa-rupanya dia tidak benar. Itu kita manusia boleh jadi begitu. Allah Ta'ala mustahil begitu. Jadi kalau begitu, Allah Ta'ala tersalah pilih. Macam mana Allah Ta'ala tersalah pilih? Allah Ta'ala itu hakim, maha bijaksana, al-mukhtar. Yang bijak tidak tersalah pada pilihannya. Lagi pula dia itu al-mukhtar, yang maha memilih. Yang maha memilih ni, yang paling pandai memilih. Kita ni belum sempat keluar daripada kedai lagi. Kita dah mula dah. Rasa pilihan kita tu tidak tepat. Kita menyesal. Tapi tak apalah. Dalam syariat ada, dia panggil khiyar majlis umpamanya. Sebab itu dia ada. Dan sebab itu dalam syariat kita pun ada cerai, ada talak. Kerana kita benar-benar mengenali pasangan kita itu ialah setelah kita berkahwin. Sebelum daripada kita berkahwin, kita tidak mengenali pasangan kita dengan baik. Bila kita berkahwin, barulah kita tahu luar dalamnya, qadar-qadar yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kerana kita tak akan mampu untuk mengenali seorang itu, menghabisi itu memang tidak boleh. Kerana setiap orang itu dia ada rahsia-rahsia dia yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi setelah kita tu berkahwin, barulah kita tahu pasangan kita tu macam mana. Begitu berlakulah penyesalan. Maka dengan sebab itulah mana syariat, yang Allah Ta'ala syari' tu kan, tu yang buat undang-undang dia tahu dah manusia ni macam mana sifatnya. Kalaulah dalam syariat ini tidak ada perceraian, tolak, nyanyolah. Nyanyo, kadang-kadang maknanya suami isteri ni dia memang tak boleh dah bersama. Masing-masing sudah jadi tawar hatinya terhadap pasangan masing-masing. Mengapa berlaku begitu? Banyak faktornya, banyak asbabnya. Nak kita hidup pada zaman sekarang ini. Zaman yang sangat rencam. Dari segi akidahnya, imannya, dan dari segi pergaulan kita, kehidupan kita, berumah tangga. Banyak faktor-faktor yang merosakkan hubungan orang panggil suami isteri. Yang berlaku berterusan dengan sedikit-sedikit akhirnya menjadikan perasaan masing-masing jadi hambar terhadap satu sama lain.
Maka akhirnya isteri meminta diceraikan kerana dia sudah tawar dan dia ada yang lain pula. Misalnya begitu kita katakan. Jadi maksudnya kalaupun dia masih lagi menjadi isteri kepada suaminya, dia tak mampu nak taat lagi kepada suaminya, dia berdosa dan suami akhirnya tidak mampu untuk menyabari, untuk jadi sabar, akhirnya boleh jadi dia akan bertindak ganas. Jadi isteri berdosa, suami berdosa. Dalam keadaan tertentu perlu berlaku perceraian. Sebab itulah mana kerana jatuh penyesalan. Sama juga kita berjual beli. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita makhluk. Berlaku kesilapan, kesalahan, kekurangan, kelemahan itu biasalah sebab kita makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tersalah memilih Rasulnya itu tidak mungkin. Mustahil. Membawa kepada Allah Taala tu ilmu dia tu tak sempurna. Maka bila Allah Ta'ala pilih seorang Rasul itu ialah yang terbaik. Rasul itu adalah manusia yang terbaik pada tempatnya dan pada zamannya. Khalqan wa khuluqan. Dari sudut khalqan, kejadian fizikal tubuh badan dia zahir, dan juga khuluq, fi'il perangainya. Jadi kalaulah kita kata Nabi itu, Rasul itu berdosa, bermakna Allah Ta'ala tersalah pilih Rasulnya. Seorang pendusta. Makna Tuhan tak tahu. Sebelum daripada dipilih itu dia tak tahu bahasanya seorang Rasul itu ialah pendusta. Itu mustahil, tentu tidak. Macam mana Allah Ta'ala tersalah pilih? Tentu tidak. Tak boleh kita katakan begitu. Sebab tu kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah untuk menarik. Syaitan dia akan datangkan dalam hati kita perasaan curiga. Curiga terhadap kewibawaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga timbulnya krisis keyakinan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewibawaan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi kalau Allah Ta'ala tersalah pilih Rasulnya, bermakna kewibawaannya sebagai Tuhan itu tergugat. Dan itu mustahil, tak akan berlaku begitu. Maknanya, dari satu sudut segi maksud cara kita beristidlal, berdalil itu begitu. Kalaulah Rasul itu dusta, membawa kepada lemah Allah Ta'ala dan ilmu Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Sebab isunya apa dia? Isunya ialah tersalah pilih. Macam mana Allah Ta'ala sebagai Tuhan itu boleh tersalah pilih Rasulnya? Allah Ta'ala ingat Rasulnya ini adalah benar, rupa-rupanya pendusta. Itu mustahil, tak boleh terima. Itu salah satu daripada istidlal bahawa Allah Ta'ala, mana bahawa Rasul itu mustahil ia bersifat dengan dusta. Dan wajib ia bersifat dengan siddiq. Tapi mari kita tengok mu'alif kita punya istidlal. Jadi kata mu'alif kita, dan dalil siddiq mereka itu bahawasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Lagi kita mencelah satu lagi. Satu perkara lagi kita mencelah sebelum teruskan ini. Saya biasanya kalau berbicara tentang sedekah, perkara yang paling penting ialah kita memahami falsafah sedekah itu sendiri. Kenapa saya tiba-tiba menyebutkan sedekah? Kerana kita sekarang ini sedang berbicara tentang sidqun. Makna benar. Jadi sedekatun itu diambil daripada perkataan sidqun, makna benar. Jadi amal sedekah itu ialah amal yang menjadikan kita benar dengan Allah Ta'ala, dengan agama. Bagaimana? Apa kaitan? Dia pernah saya ceritakan, boleh jadi di dalam maknanya channel ini ataupun di tempat yang lain, bahawasanya Allah Ta'ala dalam kitab Al-Hikam pun Allah Ta'ala cerita, mana mu'alif Syekh Ibn Atha'illah Sakandari pun berbicara tentang hal ini, ialah tentang talwinul ibadat. Allah Ta'ala mempelbagaikan ibadat. Mempelbagai, mana talwin itu maksud dia mewarna-warnikan ibadat. Itu talwin. Ambil daripada perkataan laun. Laun itu maksudnya warna. Talwin maksudnya mewarna-warnikan ibadat. Maksud mewarna-warnikan ibadat itu ialah mempelbagaikan ibadat. Jenis-jenis ibadat. Ada sembahyang, ada puasa, ada sedekah, ada berzikir. Mana ada yang fardu, ada yang sunat. Ada haji, ada umrah. Ada baca Quran, ada berzikir.
Dan begitu juga taat yang lain itulah tabarruat, membuat pertolongan kepada orang, memberi pertolongan kepada orang, kepada orang Islam. Itu dia panggil bagai-bagai taat dan juga ibadat. Jadi mengapa? Mengapa Allah Taala talwinkan ibadah ini? Yang pertama, jawapannya pertama, kerana Allah Taala mura'atu. Allah Ta'ala nak mura'ah, memelihara, nak jaga tabiat manusia, kerana manusia ni dia suka kepada perkara yang berbeza-beza. Kerana manusia ini ditabiatkan dengan orang panggil rasa jemu dengan perkara yang sama. Dengan sebab itu mana perlu ada kepelbagaian. Sebab itulah orang suka berada di tepi jalan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pemuda-pemuda yang aktivitinya dan orang panggil rutin dianya ialah berlepak di tepi jalan. Lalu Nabi melarang perbuatan begitu. Mereka minta kelonggaran daripada Nabi kerana itu sudah jadi kebiasaan mereka. Nabi kata boleh. Dengan syarat kamu menunaikan hak-hak jalan. Yakni kalau ada mungkar kamu wajib kena tegah. Dan kalau kita duduk tepi jalan memanglah orang yang tak tutup orang-orang macam-macam maksiat. Kita suka kepada orang panggil kepelbagaian. Mengapa orang, kalau zaman-zaman dahulu lah, zaman-zaman dahulu. Sekarang ini, orang melihat telefon itu, kanak-kanak, sebab apa dia suka tengok telefon? Kerana ada kepelbagaian. Kalau Astro dulu, dia ada tema dia, macam-macam ada. Segalanya ada. Kalau duduk di tepi jalan itu, misalnya kata, kalau orang mengatakan dia nak melihat kereta. Lihatlah kereta saya di dalam garaj, di bawah garaj. Tak mahu. Yang kita orang nak lihatnya ialah kereta itu makna bersilih ganti, bertukar-tukar. Dia perangai kita suka benda yang pelbagai. Begitu. Jadi oleh kerana ibadat ni suatu perkara yang memang pada dasarnya kita tidak suka. Tetapi kita jadi minat, kita suka akhirnya kerana tarbiyah mana iman kita dan latihan ibadat kita. Jadi Allah Ta'ala tahu bahasanya perangai manusia ni dia tidak boleh perkara yang sama. Lalu Allah Ta'ala yang sebenarnya Allah Ta'ala nak daripada kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melakukan ibadat, sebarang ibadat. Tetapi kenapa ditalwinkan, dipelbagaikan akan ibadat ni? Untuk meraihkan perangai sifat kita manusia ni. Tu yang suka kepada kepelbagaian. Itu yang pertama. Poin kita naknya yang kedua ialah kerana di dalam ibadah yang pelbagai ini, dia ada wujudnya tarbiyah yang berbeza-beza. Kalau sembahyang, tarbiyahnya ialah menetapkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Tak tukar channel dah. Sebab sembahyang itu merupakan ibadah yang menghimpunkan segala ikrarat. Jam'ul ikrarat. Himpunan pengakuan-pengakuan. Allahu Akbar. Itu pengakuan kita. Pengakuan kita Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Itu huraian dia. Kita mengaku Allah Ta'ala yang Maha Besar, yang menuntut kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu maksud dia. Bila kita kata Allahu Akbar, kita angkat tangan begini, itu tanda kita surrender dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengaku kalah. Maksudnya kita menyerah diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu penghayatan abidiyahnya kehambaan kita bila kita kata Allahu Akbar. Jadi pengakuan demi pengakuan dari segi perkataan kita dan juga perbuatan kita, sembahyang itu merupakan ikrarat, pengakuan. Macamlah kita sama-sama manusia seperti kita dengan pasangan kita mengaku dengan kata I love you. Bila kita duk I love you, I love you, I love you itu maksudnya sukalah kita untuk nak jadi payah untuk kita tu belok daripada. Sebab tu pasangan kita kadang-kadang kita ni dah ada cucu, misalnya orang yang dah ada cucu, begitu pasangannya meminta suaminya supaya mengucapkan kalimah ini. Dia kata, abang sudah sekian lama abang tidak mengucapkan. Ucap apa dia kalau bahasa. Gap dia sebutlah abang, dia kata abang sebutlah. Kita nak dengar lama dah kita tak dengar abang sebutnya. Sebut gap dia. Abang dia tak apa, lambat apa. Rupa-rupa dia nak abang dia sebut I love you. Sebab apa? Kerana dia nampak dah abang dia tu ewek dah. Ewek. Berona. Berona ni bahasa standardnya meragam. Kalau dulu sebelum PKP dulu,
Selenjak selepas daripada KP ni, keluar dengan amalan tu, balik tu agak lewat. Tak sedap hati. Supaya juga pemimpin, seorang pemimpin apabila anak buahnya meninggalkan dia, dia akan panggil cepat-cepat yang masih lagi berbaki untuk berikrar dia. Kamu bagaimana? Maknanya, kamu akan tinggalkan saya, kata. Dia nak, tak mungkin bahawa makna saya adalah orang yang setia dengan bos. Dia nak dengar macam tu. Itu pengakuan. Apa tujuan mengaku? Mengaku itu supaya kita tidak lari, kita tidak beralih, kita tidak menukar. Begitulah Allah Ta'ala nak kita tarbiyah diri kita dengan tetap kepadanya, dengan sembahyang. Itu tarbiyah sembahyang. Haji, umrah ada tarbiyahnya untuk kita jadi sayang kepada agama Islam dan juga umat Islam. Zikir-zikir itu adalah tarbiyah-tarbiyah untuk orang panggil memantapkan lagi, mengejapkan lagi tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kerana semua lafaz-lafaz zikir itu adalah lafaz mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sedekah juga datang dengan suatu tarbiyah yang sangat hebat. Sedekah ini membawa suatu tarbiyah yang nama dia ialah tarbiyah untuk menjadikan kita ni benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar itu lawan dia kepada al-kizbu ataupun al-kadhib, berdusta. Dan kita biasa membaca surah apa dia panggil? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Adakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan bagi agama mereka? Orang yang mendustakan agama. Makna tidak benar. Allah Ta'ala panggil makna mendustakan. Tidak benar. Siapakah? Mereka yang tadinya mensia-siakan anak yatim. Ada anak jirannya, ada yang anak yatim. Dalam kampungnya ada anak yatim. Dia tak ambil peduli, tak ambil cara. Begitu dalam kitab Furu'ul Masail. Begitu ketika kita masih lagi dan hari kami ini insyaAllah kalau ataupun kami depan. Dan kitab Furu'ul Masail dalam khutbah Salatul Istisqa kita duduk belajar sekarang. Selepas zuhur tu. Jadi ada diriwayatkan bahawasanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Ya'qub AS dengan bertanya kepada Nabi Ya'qub AS, ya Ya'qub, wahai Ya'qub, kamu tahu ke tidak kenapa kamu dibalakan dengan berpisah dengan anak kamu Yusuf AS? Tak tahu tu apa. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bahasanya annaka zabata kabsham taminan, mung semelih kibas yang gemuk, maknanya besar. Tapi kamu tidak memberi makan kepada anak-anak yatim. Jadi balasannya kamu, anak yatim itu, mana mensia-siakan anak yatim itu dia perlu disantuni. Dan apabila mereka tahu orang-orang tidak mempedulikan mereka, mereka terluka hati. Kita tidak merasai ini. Jadi, kita, walaupun kita tidak, ialah kalau kita kata zahir, menzalimi, menaniaya, kita tampar dia, kita kata-kata dengan kata-kata kesat ke tidak. Kita tidak mempedulikan dia, itu sudah cukup menyakiti, melukakan hati mereka. Kerana keadaan mereka sangat mengharap orang-orang yang sudi untuk menyantuni mereka, menyayangi mereka. Sebab mereka tidak ada tempat untuk bergantung, yakni bapa, ayah. Jadi, itu maksudnya Allah Ta'ala mengkategorikan, memasukkan orang yang tidak mempedulikan anak-anak yatim. Jadi, marilah kita orang panggil maksudnya sentiasa memerhatikan, mengambil tahu di mana ada anak yatim. Kebaikan-kebaikan kita tu kena sampai kepada mereka. Jadi sehingga Allah Ta'ala kata orang yang mensiakan anak yatim itu orang mendustakan agama. Jadi kenapa sedekah itu diambil daripada sedekun? Mana benar? Sebab amalan-amalan bersedekah ini boleh melatih diri kita sifat sidik. Sidik lawan dia nifaq ataupun kizb. Nifaq pura-pura. Kizb mana dusta. Sifat kepura-puraan kita tu wujud dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam kita membenarkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan segala janjinya dan lain-lainnya. Dalam masa yang sama dia ada virus, orang panggil nifaq, kepura-puraan di dalam kita melakukan amal. Dan kesanggupan kita berkorban untuk Allah SWT, untuk agama Islam.
Jadi amalan sedekah, saya lebih cenderung untuk menanam dalam diri saya sendiri, dan juga sesiapa saja yang saya ajari untuk memahami makna sedekah itu dari sudut dia melatih diri kita untuk menjadi benar dengan Allah Ta'ala. Kerana inilah poin yang paling penting sekali. Selain daripada kita memandang kepada fadilat-fadilatnya yang lain, cuba kita melihat sedekah itu suatu mekanisme, suatu dia panggil wasilah untuk kita mencapai hubungan yang terbaik dengan Allah Ta'ala. Itulah as-sidqu, sifat benar dengan Allah Ta'ala. Kerana para siddiqin ini adalah tahapnya, ada levelnya adalah di bawah para rasul dan juga nabi. Siratal ladina an'amta alaihim. Di dalam ayat yang lain ditafsirkan dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mana siratal ladina an'amta alaihim hasakatu. Tapi dalam ayat yang lain dalam Quran juga apa yang disebut? Siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di mana kedudukan siddiqin selepas daripada nabiin, an-nabiyyin. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi kata, kalau dibandingkan iman Sayyidina Abu Bakar dengan semua kamu ni, berat iman Abu Bakar lagi. Sebab apa? Sebab dia bersifat dengan siddiqun, siddiq. Benar. Itu yang menjadikan dia terbaik. Dia lebih baik daripada orang lain. Sebab tu dalam suatu hadis yang lain Nabi kata, ma fadula Abu Bakrin bikasratis salati wasiyam. Bukanlah lebihnya Sayyidina Abu Bakar itu berbanding dengan kamu semua, ialah dengan sebab banyak sembahyangnya, bukan kerana dengan sebab banyak puasanya. Dan memanglah banyak sembahyang puasa Abu Bakar berbanding dengan kita semua. Tapi bukan kerana tu. Tetapi lebihnya Abu Bakar As-Siddiq berbanding dengan orang-orang lain ialah bima qarra fil qalbih, dengan apa yang menetap di dalam hatinya. Kepada dia al-iman, mana as-sidqu, benar, sifat benar. Jadi sebab itulah sifat benar ini sangat penting. Ya, Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Tak terima pada akal seorang Rasul itu bersifat dengan tidak benar. Kerana itulah kualiti yang terbaik bagi seorang manusia. Jadi kita tidak Nabi Rasul pun kita kena tiru sifat Nabi. Berusaha untuk menjadi benar. Sekadar kemampuan kita. Jadi saya katakan tadi bahawasanya sifat benar ini, sidqun makna sedekah itu diambil daripada perkataan sidqun maknanya benar. Limadha? Kerana apa? Kerana sedekah ini adalah amal yang berat. Dia panggil daripada amalan heavyweight dia panggil. Dia amalan kita ni dia ada heavyweight, ada flyweight, mana dia ada orang panggil yang berat, ada yang ringan. Macam makanan lah. Makanan ni ada makan berat, ada makan ringan. Makanan ringan tu pula ada yang lagi pula dia panggil snack. Jadi umpama misalnya kita kata masjid nak buat program sambutan Maulidi Rasul, Isra Mi'raj ke apa, mesyuarat, maka ada bahagian kebajikan ataupun masuk ke. Lantas mereka terus bertanya. Nombor satu sekali yang nak pasti nak buat jamuan ini, kita buat Maulidi Rasul, nak jemput penceramah yang terkenal misalnya. Lalu kita nak buat jamuan. Lalu yang bertanggungjawab bahagian masukkan ni terus dia akan bertanya. Nak makan ni masuk jamuan ni yang berat ke yang ringan? Dia tahu. Kalau jamuan yang berat dalam kepalanya sudah ada dah. Dia panggil senarainya. Kalau yang ringan ada dah senarai dia. Begitu juga. Ibadat ini dia ada yang berat, ada yang ringan. Berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Tidak ada air sembahyang pun kita boleh buat. Sambil-sambil naik motor pun kita boleh kata. Sambil bawa kereta pun kita boleh berzikir. Kerana dia tidak bertembung. Kerana kita berzikir dengan lidah. Bawa kereta, guna mata, guna tangan, guna kaki. Jadi tidak simbol kata orang Kelantan. Maksudnya tidak bertembung.
Maka itu ibadat yang ringan. Ringan tapi di sisi Allah Ta'ala itu besar. Masuk ringan itu ayat kata mudah bagi kita melaksanakannya. Tapi kalau sembahyang, kena ambil air sembahyang, kena suci daripada najis-najis dan juga hadas. Dan juga kena menghadap arah kiblat, kena tutup aurat. Ada terma syarat dia yang sangat ketat. Sembahyang itu terjumlah di dalam kategori amal yang berat. Dan yang lebih berat lagi apabila dilaksanakan dia pada waktu orang yang lain sedang tidur, iaitu waktu dini hari. Jadi mana berpuasa juga termasuk dalam kategori amal yang berat. Jadi itu adalah dia panggil kalau kita melakukan amal yang berat itu salah satu daripada dia panggil dalam masalah pembersihan hati ini dia panggil riyadatun nafs. Apalah tu cerita lain. Jadi bapa dikatakan bahasanya amalan sedekah ini boleh melatih diri kita untuk menjadi benar dengan Allah Taala. Kerana sedekah itu setengah daripada amalan yang berat, yang sukar, yang payah untuk kita laksanakan. Jadi kalau kita dapat melaksanakan amal yang payah itu bermakna kita jadi benar dengan Allah Taala. Sebab apa dia jadi sangat sukar, dia sangat susah? Kerana kita telah ditabiikan dengan sayang kepada harta benda kita. Apatah lagi yang kita usahakan dengan titik peluh kita. Kita merasakan yang layak menikmatinya hanya kita. Orang lain tak layak. Kalau mereka nak, mereka usahakan sendiri. Itu angkuh kita. Jadi, berinfak, bersedekah ini perlu kepada kekuatan iman yang tinggi, yang kuat. Pada peringkat mulanya kita rasa susah, rasa berat. Dan amal sedekah ini berkemungkinan selepas daripada kita melakukan, kita boleh jadi menyesal. Berbeza dengan amal lain. Kita sembahyang, kita tak menyesal. Saya tak biasa dengar lagi orang yang menyebutkan bahawasanya dia menyesal kerana sembahyang sunat ke apa ke. Tak ada, tak menyesal. Orang yang menunaikan haji dan umrah, habis duit banyak. Umrah sekarang pun belasan ribu. Termasuk duit poket. Tidak seorang pun orang yang kembali daripada menunaikan umrah ataupun haji, mereka menyatakan rasa menyesal. Tak ada. Sebab walaupun habis duit banyak, imbalannya adalah keseronokan. Dia seperti melancong. Sebab itulah kita mengerjakan haji umrah itu, kita kena berhati-hati. Supaya dia tidak jadi macam pelancongan yang biasa-biasa. Kita kena sedar daripada mulanya lagi bahasanya kita mengejarkan haji ini, melakukan umrah ini, dia lain daripada pelancongan. Kita bukan pergi melancong. Pastikan kita mengenal pasti apa bezanya. Melakukan haji umrah berbanding dengan melancong. Biar tahu. Supaya kita tidak terjebak dengan kesilapan yang sangat merugikan. Kerana kita boleh pergi ke Mekah ini bukan mudah. Jadi, sedekah, kita bersedekah. Selepas daripada kita sedekah, kita boleh menyesal. Menyesal kerana kita tersalah beri lebih banyak misalnya. Menyesal kerana kita mari fikir harta kita luak, kita berasa rugi. Kita akan rasa rugi. Itu bagi orang yang kurang imannya. Orang yang mantap imannya, dia tak berasa rugi. Kerana dia yakin janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ganti balik atas dunia lagi. Bukan di akhirat. Akhirat min babil aula. Lebih-lebih lagi. Di dunia pun Allah Ta'ala dah bagi dah. Bahkan lebih banyak daripada yang dia infakkan. Dan keyakinan inilah kata Tok Kenali. Allah yaram Tok Kenali. Amfiq fil jaib. Ya'ti ma fil ghaib. Amfiq. Infak olehmu apa yang dalam jaib. Jaib ni makna poket. Ya'ti akan datang ma fil ghaib, apa yang ghaib. Makna hok bukan harta kita. Hok dalam poket kita ni banyak mana? Jangan tak banyak. Pah lain kalau kita kata dalam bank tu duit kita banyak mana? Pah hok lain daripada tu duit orang belaka lah. Ghaib tu hok tidak ada pada kita. Mana banyak hok ada dalam poket kita dengan ada pada orang lain. Banyak hok ada pada orang lain. Jadi menginfak apa ada dalam poket akan datang. Apa yang gaib itu. Tu keyakinan itu. Mana perkataan itu kerana berbekas daripada keyakinan yang padu, yang solid terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu dari sudut orang panggil yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kita lihat lebih penting daripada itu ialah membentuk sifat benar ini.
Kenapa sedekah itu boleh membentuk sifat benar? Kerana kita sanggup melakukan amal yang sangat susah. Sanggup berkorban. Kalau misal kita kata anak buah kita yang sanggup buat apa saja untuk kita, bermakna dia benar dengan kita. Jadi apabila kita mulazamahkan, apabila kita melazimkan diri kita dengan melakukan amal-amal yang berat, maka yang termasuk dalam amal yang terkategorikan di dalam amal yang berat itu ialah as-sadaqah. Dia menyusahkan dan kadang-kadang kita menyesal. Kita boleh jadi menyesal. Karena sedekah ni dia satu hala saja. Di atas dunia, di akhirat kelak, yaumul jaza lebih pada berapa. Maka bila kita ni sentiasa bersedekah dengan jumlah-jumlah yang semakin meningkat, akhirnya sifat-sifat benar itu akan terbentuk dalam hati kita. Sayyidina Abu Bakar dalam bab sedekah, mari kita tengok dari segi orang panggil digelarkan Sayyidina Abu Bakar ialah berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj, membenarkan khabar bahasanya Nabi itu Isra' Mi'raj, lalu digelar dia sebagai As-Siddiqin. Tapi bagaimana nak membentuk sifat siddiq ini? Satu caranya, jalannya ialah banyak bersedekah. Bersedekah itu akan mentarbiah kita. Tarbiyah dan tadribiyah, praktis. Praktis dia panggil train, maksudnya latihan. Itu makna tadrib. Tarbiyah, ajare ataupun asuhan. Asuhan nak mengasuh hati untuk menjadi benar dengan Allah Ta'ala. Dan tadrib makna latih. Latih untuk kita menjadi benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita sanggup mengeluarkan harta kita tanpa ada imbalan selalu di atas dunia ini. Kerana iktimak kepada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji. Jadi kita yakin kepada janji Allah Ta'ala. Kerana kita buat amal ibadat seumumnya, termasuk yang bersedekah ini, yang kita rasa jadi macam nak rugi, kita bersedekah itu, tapi oleh kerana kita iktimak kepada janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji akan membalasi segala perbuatan baik kita. Apatah lagi amalan sedekah ni. Bagaimana amalan sedekah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Infak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fi sabilillah. Kullu malihi. Seluruh hartanya. Lalu ditanyakan kepadanya Abu Bakar. Abu Bakar, mu sedekah semua, infak semua hartamu. Mu tinggal apa dia kepada anak isteri kamu, keluarga kamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasul. Itu dia jawab. Jadi seumpama Abu Bakar ni tak apalah dia cakap macam tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini, dia infak fi sabilillah dengan seluruh jiwanya. Raganya, jiwa, batin, raga, badan yang zahir. Dan harta bendanya. Seluruhnya untuk Allah. Untuk i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Meninggikan kalimah Allah Ta'ala yang ia tinggi. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Infaknya. Nisfu malihi. Separuh daripada hartanya. Sayyidina Umar ini. Saya yakin. Peserta-peserta, pelajar-pelajar semua pun sudah tahu, cukup mengenali perwatakannya macam mana. Jasa-jasanya, sumbangannya kepada Islam sangat-sangat orang panggil banyak dan besar. Pandangannya selalu mana biasanya makna kena. Tetapi infaknya adalah separuh daripada hartanya. Tidak sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Separuh harta Sayyidina Umar itu sebenarnya dari segi kuantiti jumlahnya lebih banyak daripada seluruh harta Abu Bakar. Tapi dia bukan soal kuantiti, banyak sedikit, tetapi peratus daripada kesanggupan kita untuk infak itu dengan qadar harta kita. Jadi Abu Bakar walaupun tak sebanyak infak Sayyidina Umar, tetapi itu seluruh hartanya. Walaupun jumlah harta yang diinfakkan oleh Sayyidina Umar lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar, tetapi itu hanya separuh saja daripada harta. Sebab itulah orang yang semakin susah kehidupannya, semakin sempit kehidupannya, kita katakanlah orang miskin, orang fakir, kalau mereka bersedekah maka itu lebih hebat. Kerana sifat kedekut itu akan lebih menyerlah kepada orang-orang yang kehidupannya susah. Sebab mereka sedih hidup susah. Tapi kalaulah orang miskin boleh
melakukan amal sedekah walaupun dengan kadar sikit, itu satu perkara yang sangat lebih. Orang miskin yang bersifat memurah lebih afdal daripada orang kaya bersifat memurah. Orang kaya bersifat dengan murah itu menasabah. Sebab keperluan dia itu sudah mencukupi. Dan melebihi, kadar hartanya melebihi daripada keperluan dia. Jadi mujahadahnya tidak perlu banyak. Dan kadar, misalnya kita kata, kalau seorang kaya itu meletakkan di dalam tabung itu 50, Rm 50, 100 misalnya. Tetapi seorang yang lain yang kehidupannya agak susah, dia sanggup meletakkan 2-3 rial sahaja. Dibandingkan dengan harta dia banyak mana. Peratusnya tu berapa? Boleh jadi dia lebih besar peratusnya. Karena 100, Rm 100 orang kaya ini, 1% pun tidak daripada aset hartanya. Sedangkan 2-3 rial ataupun 5 rial, si miskin ini adalah 10% dah daripada misalnya. Ataupun 30% dah daripada harta dia seluruhnya. Sebab dia tak banyak. Maka, semakin susah kita, semakin ajar. Jangan kita ingat bahasanya kita ni nak berinfak apabila kita senang, apabila kita kaya. Tidak bohong. Orang macam ni dia tidak akan. Kalau seorang itu meminta, misalnya dia berdoa minta dengan Allah Ta'ala jadikan dia lebih kaya, lebih luas rezekinya. Kerana kalau dia kaya, dia boleh menolong orang yang susah, dia akan berinfak fi sabilillah, dia akan jadi murah. Itu bohong, melawak. Itu at-tazyinu minasyaitan. Syaitan hiaskan dalam hatinya untuk merasakan begitu. Kerana untuk kita menjadi seorang pemurah itu tak semestinya kaya raya, tidak. Kita tak perlu jadi kaya untuk bersifat dengan sifat pemurah. Orang miskin pun kita pernah bertemu orang-orang yang biasa saja kehidupannya. Tidaklah susah sangat, tapi tidaklah kaya. Tetapi sifat kepemurahannya sangat-sangat terserlah. Jadi kalau kita nak kita juga bersifat dengan pemurah, kita berkawan dengan orang yang bersifat dengan pemurah. Kita ambil kesempatan daripada pergaulan itu, mudah-mudahan sifat-sifat yang baik yang ada pada diri dia itu dapat kepada kita. Jadi untuk bersedekah ini tidak semestinya nanti kita kaya. Jadi kita berinfak mengikut kadar kemampuan kita. Dan kita kena semak tanam dalam hati kita bahasanya kita ni walaupun kita susah sekalipun, walaupun kita tidak kaya sekalipun, kita kena ada haz, kena ada bahagian berinfak ini dengan kadar yang kita miliki. Tetapi kalau kita lihat realiti kehidupan manusia sekarang, kita terlalu banyak membazirkan uang, membazirkan orang panggil makanan, dan akhirnya uang makanan itulah yang orang panggil kembali balik merosakkan diri kita, maksud kesihatan tubuh badan kita. Kita menggunakan uang itu untuk menzalimi diri kita sendiri sebenarnya. Jadi sebab itulah kita bersedekah. Sedekah juga tadfa'ul balaya. Sedekah itu boleh menolak daripada bala-bala. Sebab itulah kalau kita nak musafir, biasanya kalau orang nak musafir ni nak pergi ke Mekah, orang berikan kepadanya. Sekarang kita tukar. Kerana kita pergi musafir itu macam-macam perkara boleh berlaku. Salah satu daripada wasilah kita supaya kita ni tidak terjebak dengan masalah-masalah, musibah-musibah di dalam perjalanan, kita berinfak kepada orang. Cari sebelum kita musafir itu, cari orang susah, kita berikan kepada orang susah. Begitu. Supaya kita dapat bersedekah ini ialah untuk meraih perhatian Allah Ta'ala. Masuk mencuri perhatian Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala memerhatikan kita lalu memberi pertolongan kepada kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah Ta'ala tolong kamu. Menolong Allah Ta'ala itu maknanya ialah mentaati segala perintah Allah Ta'ala yang fardunya dan yang sunatnya. Segala kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebagai suatu cara untuk mengumpan, menarik perhatian Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bersama kita, bermakna Allah Ta'ala akan backup kita. Kalau Allah Ta'ala yang backup kita, tidak ada suatu mudarat pun yang dapat mengenakan kita. Jadi, kita mulazamahkan diri kita dengan amalan bersedekah dan dia tidak akan rugi. Orang beriman dia tidak fikir rugi kerana ada gantiannya. Wajib kita kena yakin begitu. Dan yang paling penting sekali lagi saya orang panggil dari sudut, orang panggil secara peribadilah.
Sebagai orang panggil da'i, pendakwah saya, kalau sebut sedekah, hati saya lebih tertuju kepada makna dia itu. Yakni kita bersedekah ini untuk membentuk, untuk tarbiyah diri kita menjadi benar dengan Allah Ta'ala. Menjadi benar dengan Allah Ta'ala itu suatu hal yang sangat penting. Karena itulah teras kepada iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi apa saja jalan untuk menyampaikan kita kepada sifat benar ini, perlu kita usahakan. Jadi pelajar-pelajar, pelajar-pelajar pun pelajar-pelajar pun walaupun kita kata pelajar, sepatutnya orang lainlah bersedekah kepada pelajar. Tidak. Pelajar-pelajar juga, ya orang lain bersedekah kepadanya, infak kepadanya. Pelajar-pelajar juga kena perlu banyak bersedekah. Belajar untuk bersedekah dengan qadar. Bahkan, saya yakin, maksudnya sebagaimana saya sebut tadi, bahasanya kita ni banyak membazir wang. Kita beli perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak memberi faedah banyak. Jadi kalau itulah yang kita, maksudnya kita berusaha untuk mengenali perkara yang manfaat, tidak memberi manfaat. Jadi kalau kita boleh stop daripada berbelanja kepada perkara yang tak memberi manfaat, dengan jumlah itu pun, sudah begitu banyak dah kita boleh berinfak. Jadi jadikanlah amalan. Yang kita ni orang panggil duk tanya-tanya, amalan itu ini, amalan bersedekah. Jadikan amalan sedekah itu rutin, harian kita, mingguan kita, bulanan kita, tahunan kita. Rutin harian itu, carilah tempat-tempat yang kita nak sedekahkan itu. Serial, 2 rial, tak mengapa setiap hari. Mingguan banyak sikit, cara mingguan 10 rial lah. Hok bulanan, kita peruntukkan. Dia cara dia, kaedah dia, apabila kita buat dah peruntukkan, kita jadi mudah untuk kita berinfak. Maksudnya kita tak, maknanya untuk merasa rugi itu, dia jadi payah sikit. Dia ada cara juga, teknik juga. Jadi ada cara dia bagaimana untuk kita tu rasa mudah untuk berinfak itu. Dengan bahawa kita sudah ada dah cadangan sebahagian daripada harta kita ini, 10% ke 20% ke, kita akan potong untuk berinfak. Jadi dengan itu kita akan jadi rasa mudah. Karena kalau katakanlah kita telah tetapkan, kita potong daripada pendapatan kita 10% untuk berinfak. Berinfak itu pelbagailah. Masjidnya, pelajar, penuntut ilmu Islam, penuntut, dan macam-macam lagi. Jadi begitu, ada dah peruntukan berinfak. Jadi kita akan jadi rasa mudah. Dan Allah Ta'ala akan gantikan. Peruntukan. Secara spontan. Yang di luar daripada peruntukan. Dan kita tak akan rasa rugi. Bila kita dah terbiasa buat benda ni, dia sifat nafsu kita terbiasa dengan apa yang dibiasakan. Akhirnya kita akan jadi terbiasa dah dengan berinfak. Ketika itu, bila kita dah terbiasa dengan berinfak, oleh kerana amalan sedekah itu amalan yang payah, maka amalan-amalan lain yang lebih mudah, maka jadi mudah kepada kita melakukannya. Itu dia, tu cara dia. Seperti ketika kita bulan Ramadan, kita sembahyang tarawih. Tak kira lah 8 ke atau 20. Mazhab kita Imam Syafi'i 20. Selepas selesainya bulan Ramadan, tidakkah kita rasa sangat mudah, sangat ringan, sangat simple makna ketika kita melakukan sembahyang jemaah isyak. Sebab kita dah terbiasa dengan buat yang berat. Orang yang dah sentiasa dengan yang berat, yang payah, yang sukar, maka yang kurang daripada itu menjadi sangat mudah. Orang yang sentiasa dengan yang mudah-mudah saja, maka dia tidak sanggup untuk berdepan dengan perkara yang susah. Jadi itulah maknanya pentingnya untuk kita berusaha mencapai tahap orang panggil makna, sifat makna siddiq ini. Yalah, memanglah kita tidak akan sampai kepada tahap Nabi SAW. Tapi kita berusahalah qadar kemampuan kita. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Jadi kita telah mencelah bacaan kita saat ini 2 perkara. Kembali semula. Kepada apa yang kita baca sekarang. Jadi, mana dalil sidik mereka itu para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahawasanya, jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Kerana membenarnya Allah Ta'ala akan mereka itu dengan mengkurnianya mereka itu beberapa mukjizat. Yang menempati firman-Nya, Sadaqa abdi, telah benarlah hambaku. Baik.
Kalau kita kata Nabi ini dusta, tidak benar, maka akan membawa kepada apa? Dustanya khabar Allah Ta'ala. Mana dusta? Yakni ketika berlaku mukjizat, apabila berlaku mukjizat kepada tak kira mana-mana Rasul ataupun Nabi, ketika itu seolah-olahnya Allah Ta'ala berfirman, Sadaqa abadi, telah benarlah oleh hambaku. Tiba-tiba hamba dia, yakni Rasulnya itu adalah pembohong, pendusta. Maka khabar Allah Ta'ala juga akan jadi dusta. Dan Allah Ta'ala tidak tahu, ataupun dia tahu, tapi dia juga berdusta. Itu semua adalah muhalun ala Allah mustahil, yakni mustahilun. Kalaulah Rasul itu berdusta, membawa kepada dusta khabar Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap kali berlaku mukjizat kepada para Rasul, seolah-olahnya Allah Ta'ala berfirman, telah benarlah hambaku Sadaqa abdi. Tu. Ini Sadaqa abdi. Dan dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Mana boleh cerita, berita daripada Allah Ta'ala itu adalah bohong. Maka iaitu sabitlah benar mereka itu. Bila ternafi, bohong bermakna benar. Dua perkara yang berlawan tak boleh berhimpun keduanya, tak boleh tak ada keduanya. Maka sabitlah benar mereka itu, dan apabila sabit, tetaplah di hati kita, orang panggil benar, sabit ia benar para Rasul, mustahilah dusta mereka itu para Rasul. Itu jalanan cara kita berdalil kepada sifat sidik para Rasul alaihi salatu wassalam. Kedua ialah amanah. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi insya-Allah kita akan bertemu kembali pada hari Khamis. Ini maklumanlah kepada para pelajar sekalian. Esok dengan lusa tu kita tidak buat live. Hari Khamis kita sambung semula kerana kita nak musafir. Nak musafir ke Thailand. Bersama beberapa orang tim maknanya Manhal Nusi. Jadi esok dengan lusa kita cutilah bahagian kuliah ini, dan juga kuliah-kuliah lain juga kita cutilah. InsyaAllah kita bertemu semula pada hari Khamis. InsyaAllah. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillah.